الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, bahagia bagi keimeh tetap mulu tuan tubuh para alim ulama hadirat tuan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini Allah Taala masih beri rahmat pada kita yang banyak, ya. Rahmat dipanjangkan umur kita, boleh hidup lagi hari ini. Kalau sekiranya Allah Ta'ala matikan kita, tak ada siapa boleh kata gapo, ya. Apalah dia mati, dia sehat lagi, dia kuat lagi, dia gotu, tak ada. Bila seorang tu mati, hak mati ni, hak cabut nyawa, hak Allah, ya, hak Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu amri rabbi. Allah Ta'ala sebut, mereka tanya mu ya Muhammad tentang ruh. Ruh ni gapo dia? Ruh ni mu jawab, ruh ni urusan Allah, bukan urusanmu, ya. Allah jawab, ruh ni urusan Allah, ya. Terpulang pada dia nak nak tarik, nak buat guana pun, ruh ni urusan Allah Subhanahu taala. Hingga cerdik agu mana pakar-pakar di dunia hari ni, hebat macam mana ilmu, canggih macam mana ilmu, tak ada seorang pun boleh tahu hakikat ruh. Ruh tu apa dia, warna apa, tubi agu mana, jadi agu mana, tak ada orang tahu. Pasal apa? Kan ruh ni urusan Allah, ya. Nak tunjuk hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Ambo ni kebetulan bila duk jaga air, di antara benda yang payah cari ni ialah alat untuk hidu bau, ya. Kita di sungai ni, kita pasal alat, ya. Sebelum kita seduk air masuk ekologi tu, kita pasal alat untuk gapo dia? Untuk kesal kalau berlaku cemar, kalau berlaku cemar ke gapo. Tapi alat nak mengukur bau tak ada. Adalah orang buat ukur hok menu hok itu ada, tapi hok ada hok canggih yang boleh hantar maklumat segera ke sistem. Bila bang moga bang ni macam-macam. Jadi hidung manusia, hidung kita je, kita boleh beza bang go ni. Hebat ilmu Allah Taala. Apatah lagi banyak benda-benda lain tentang akal manusia. Tak ada siapa akal ni agu mana Allah Taala buat akal ni, ya. Ni benda-benda yang jauh nak tunjuk pada kita hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ni kita hidup, Allah beri masa pada kita, dan bila kita hidup ni kebetulan, ya, bangun-bangun tidur hujan berat turun. Hujan malam turun tak berhenti, ya. Hujan-hujan ni, ya, rahmat Allah Taala, ya. Allah Taala sebut wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan daripada langit tu air hujan yang diberkati, ya. Hujan-hujan ni Allah Ta'ala sebut kami turunkan, ya. Allah guna istilah nazzalna kami turunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala bila sebut hujan ni, Allah guna istilah nazzalna kami turun. Demikian juga bila Allah Ta'ala sebut wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyan likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran, Allah guna istilah sama, ya. Quran pun Allah kata nazzalna kami turunkan. Quran pun Allah sebut turun juga. Hujan pun Allah turun juga. Istilah sama. Allah tak tukar dengan istilah lain. Menunjukkan pada kita sebagaimana tubuh kita, pohon kayu, ya, langit, bumi kita boleh hidup bila turun air hujan, dan perlu pada air hujan untuk hidup. Maka demikian juga tubuh kita, hati kita, diri kita, manusia perlukan Quran untuk hidup, ya. Cuma bezanya hujan untuk hidup fizikal manusia, tubuh manusia. Adapun Quran untuk hidup jiwa manusia. Manusia ni dua perkara. Satu, roh, jasad yang kita nampak dengan mata rendah kita nampak. So lagi roh kita. Roh kita ni mata kasar tak nampak. Jiwa kita. Tapi semua orang ngaku kita ada rohani, kita ada jismani, ada zahir, ada batin. Maka sebagaimana zahir perlukan makan, minum, pakaian, perlu ubat bila sakit, perlu tidur bila ngantuk, perlu macam-macam keperluan tubuh ni, ya. Mata bila tak nampak perlu pakai cimata, telinga tak dengar perlu berhalap, ya. Maka suruh lapar kena makan, suruh dahaga kena minum, kena sakit pergi cari obat.
Sebagaimana jasad ni ada keperluan dia. Banyak mana keperluan jasad? Ya, setahu mana keperluan jasad manusia? Keperluan ni banyak sungguh. Kadang-kadang bukan sebab kita, sebab anak kita. Kadang-kadang bukan sebab anak, sebab isteri kita. Kadang-kadang sebab tu, sebab ni. Sebab ni banyak macam-macam. Menyebabkan manusia tu sibuk. Sibuk duk cari. Sibuk sana. Gimana? Sibuk atas anak sekolah. Sibuk atas bini pergi kerja. Sibuk atas bini duk masuk. Sibuk semua-semua nak selesai masalah zahir manusia. Ya, nak beri perut tu jangan lapar. Biar kenyang semua-semua kalau boleh. Biar sihat semua-semua kalau boleh. Ya, jadi sibuk ni. Hamba ingat satu hari Nabi SAW, dia tengah khutbah. Tengah khutbah, cucu dia, Husin Hasan ni, muka dia dekat-dekat. Baloh. Ya, cucu Nabi ni baloh. Cucu Nabi, apa cucu kita juga baloh potolok je. Budak-budak, dia baloh. Berebut selai kain warna merah, dia berebut. Dia berebut kain. Ya, berebut kain ni dia baloh. Nabi tengah khutbah, cucu dia tengah baloh berebut kain, budak-budak. Nabi turun pada mimbar, pergi kat cucu dia tu, dukung dua-dua, dia pergi ke Fatimah. Hei Fatimah, jaga molek anak. Jaga molek cucu aku ni. Ya, makna duk baloh, jaga molek. Jangan duk lok dia duk baloh. Nabi pun naik, nyok-nyok naik khutbah pula. Naik atas mimbar, Nabi sambung khutbah. Sambung ke apa dia? Nabi sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nabi sebut, naik Nabi sebut ayat tu. Innama amwalukum, sungguhnya harta yang ada padamu, wa auladukum, dan anak pinakmu tu, ya, fitnah, bagai ujian Allah. Ya, benda yang Allah uji. Ya. Wallahu indahu ajrun azim. Oleh kerana tu Allah Taala beri pahala besar. Ya, pahala nak didik anak, nak jaga ni bukan mudah-mudah. Letih tak tidur malam, waktu mengandung penat dah, waktu beranak kau penat lagi, kau besar kau penat lagi, siapa beranak penat lagi, boleh cucu pun jaga. Ya, banyak ujian-ujian anak cucu ni. Wallahu indahu ajrun azim. Sebab tu Allah Taala beri pahala besar. Besar pahala mak ayah kita, besar pahala kita jaga anak-anak kita ni. Ya, jadi sibuk manusia ni tak habis-habis. Ya, kadang-kadang Nabi SAW, setahun Nabi ni orang mari jumpa, kadang-kadang mari. Pernah satu ketika sahabat mari rumah Nabi baru nikah. Mari tanya soalan borok dengan Nabi. Ya, mari borok dengan Nabi. Jom pagi mari. Nabi tanya mari awak apa, dia kata saja nak borok dengan kamu ya Rasulullah. Ya, nak borok. Nabi ni banyak kerja, tapi Nabi layan ngongeng borok. Siapa waktu Zuhur? Pas Zuhur makan nasi. Di maya Zuhur. Lepas maya Zuhur, ikut pula mari balik muka rumah Nabi. Borok lagi. Borok. Sampai asar. Pergi maya asar. Pas maya asar, sambung lagi. Ya. Taknya balik-balik. Ya, takkan Nabi nak ambak. Kalau Nabi ambak, orang kata Allah, Rasul apa ambak orang? Tu okey, tu ngulu, ambak orang. Tak jadi. Riuh cerita masuk Facebook lalu, tu ngulu ambak orang. Kamu tu okey. Ya, Nabi lah. Siapa tu ayat Quran? Siapa Allah Ta'ala waktu ayat Quran tegur, ya, duk ra'i orang tu, orang ni sibuknya manusia ni, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kau sibuk. Tetapi dalam ramai-ramai Nabi-Nabi yang paling sibuk sekali, Nabi Allah Sulaiman AS. Pasal apa Nabi Sulaiman ni? Sebab rakyat dia bukan manusia je, rakyat dia jin pun rakyat dia. Nak cara hamba ni tak cara kau jin, hamba cara kau orang je. Jin ada air, kau tak ada air, hamba tak tahu. Ya, tak cara ke jin ni, ya, ikut dia lah. Ya, dia susah gapo. Tapi jin ni makhluk Allah Ta'ala yang akan risau di akhirat. Dia beriman dengan Allah Ta'ala, beriman Rasul, dia maya apa kita, dia puasa apa kita. Ya, dia serupa je, cuma bezanya dia raib, kita zahir. Tu beza dia. Ya, wajib tak bagi? Bagi. Sama je manusia, jin ni sama tanggungjawab dia. Beranak, mati, jin ni pun mati, hidup dia, makan minum dia, cara dia. Sebagaimana telefon ni ada makan dia. Gap makanan telefon ni bateri. Tak ada bateri mampu dia. Ya. Sebagaimana jet tu ada bateri, boleh ada benda hidup. Setiap benda hidup ada makanan. Setiap benda hidup ada makanan. So kalau hang baru belajarnya, lauk ni pun ada makanan dia. Patahnya ada makanan dia. Gapo makanan patah? Pasir. Pasir itu makanan dia. Bila kita ambil pasir banyak, menyebabkan patah tak cukup pasir. Ya, menyebabkan patah tak ikut pasir. Bila tak ikut pasir, dia ganggu pasir. Hak tu dia haki tebing sana. Pasal apa? Dia tak cukup makan. Hidup dia diganggu.
Ya, dia patah ni tak boleh ganggu. Apa kita lah. Ya. Bila orang ganggu, kita seronok marah. Patah pun gitu juga di makhluk Allah. Bila orang korek pasir, dia ambil pasir banyak-banyak, dia jual pasir banyak-banyak, menyebabkan tak cukup makan patah. Bila tak cukup makan, dia pergi ganggu pasir, dia pergi ganggu sana. Cara nak pulih apa mana? Nak pulih balik, dia ambil pasir, tambuh mula di laut tu, di patah tu. Tambuh pasir mula di patah tu. Ya, patah Port Dickson tu satu masa dulu haki sampai tepi. Port Dickson tu satu masa dulu tak ada patah. Ya, hakisan teruk. Pasal apa berlaku hakisan teruk? Pucanya ada orang ganggu. Ya. Bila ganggu memang tak boleh. Pola ni lah, ni Terengganu tu banyak hakisan patah. Pasal apa? Ada gangguan. Puca pada Wak Epok ni kita ganggu sistem dia. Bila ganggu ni marah. Sebagaimana orang. Ya. Jadi argumano nak pulih mula. Ambil pasir berpuluh beribu-ribu tan pasir, letak patah. Letak mula, laut akan bagi. Lok ke dia bagi. Jangan kita tak usah bagi. Moga kita tak erti dia makan banyak mana, hok mana anak, hok mana kecil, kita tak erti. Kita buh patah. Ada kajian-kajian dia. Ombak ni tolak ke mana, arus dia bawa ke mana, kita letak situ. Letak situ dia bagi. Ada patah pakai hari ni. Coba fikir, kalau sekiranya Port Dickson tak ada patah, mati habis hotel-hotel, tak ada gapo, tak ada orang. Pasal apa tak ada patah? Ya. Setiap makhluk ada makanan dia. Manusia ada makanan dia, pohon kayu ada makanan dia. Hatta sungai pun makhluk Allah, ada makanan dia. Ada makanan bagi air. Setiap makhluk ni memang nak hidup, ada Tuhan buat makanan dia, makanan masing-masing. Demikian juga kita makhluk manusia. Bila kita hidup sibuknya kita sana sini dan tubuh kita perlu makan minum, begitu roh. Sebab tu Allah guna istilah sama. Ya. Wa nazzalna, dan kami turun daripada langit air. Ya. Sebagaimana air turun untuk keperluan jasad manusia, gitu juga Allah Taala turun Quran untuk keperluan roh manusia. Ya. Cuba fikir. Kita tak makan, lapar. Tak minum air, dahaga, boleh buat mati, lapar ketak-ketak. Pasal apa? Lapar lajuk, kerja gunyuk. Ya, ketar gunyuk orang panggil. Lapar lajuk. Roh pun gitu juga. Roh lapar. Pasal apa? Apa makanan bagi roh? Roh ni makan apa dia? Roh. Ya, roh makanan dia ialah zikrullah. Ya, ingat kepada Allah Taala. Ya, bertafakur. Ya, melihat kebesaran Allah Ta'ala, benda-benda yang bersifat bukan sifat zahir, dia sifat batin. Ya, benda macam ni kena ada. Bila roh kita oleh kerana tak makan roh ni, ya, Quran tak baca ke, zikir kita kurang ke, ibadah kita kurang ke, bertafakur kita kurang, tengok kebesaran Allah Ta'ala kita kurang, benda macam tu duk sibuk dengan jasad je, tak peduli roh, menyebabkan roh ni lapar. Bila lapar kadang-kadang boleh roh tu mati dah sebenarnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Hati mereka ada penyakit. Sebagaimana jasad penyakit, hati pun ada penyakit dia. Apa penyakit hati? Penyakit hati ni riaknya, sombongnya, takaburnya, sum'ahnya. Ini penyakit hati. Deki pada makhluk, deki pada orang, ya, ataupun denda kesumat. Ini penyakit hati. Sebagaimana zahir ada penyakit, batin pun ada penyakit. Cuma tak pelik penyakit zahir ini doktor banyak. Pakar mata, pakar jantung, pakar paru-paru, pakar buah pinggang, pakar tu, pakar ni. Tapi ada juga pakar penyakit spiritual, penyakit batin. Ya, pakar deki. Ya, pakar sakit hati. Siapa-siapa yang jenis sakit hati, mari tutup guru dia. Ya. Setengah-setengah negara Islam ada. Dia ada halaqah-halaqah Quran. Ilmu kita panggil ilmu sifat tasawuf. Dah, ilmu tasawuf ni nak mengubat penyakit hati. Ya. Demo mari jumpa doktor masuk. Doktor tanya, "Pak cik sakit ke apa?" Ada sokih tu. Dia masuk jumpa doktor, dia pun duduk. Doktor tanya, "Sakit ke apa?" Dia kata, "Doktor, demo ngaji doktor bertahun-tahun, tak tahu kawan sakit ke apa." Ya. Teh lah. Doktor kata boleh teh, tapi ambil masa lah. Dia mau mari, dia mau tahu penyakit royak lalu senang kita berapa waktu lalu. Ya. Saya tak saya royak. Saya nak cek doktor ni hebat ke tak. Saya tak nak royak sakit ke apa. Doktor cuba cek saya nak sakit ke apa. Doktor kata apa? Tidur, kita cek. Cek, tulis.
so tu dia. Ya. Siap setengah jecek tu doktor ayat. Pok cik darah tinggi ada, kecil manis ada, jantung lemah, saluran jantung 3 sombak. Buah pinggang tak apa molek ada. Hak ni gini. Ya. Nampaknya nak boleh hadik pulak ni penyakit ni. Ya. Ni penyakit. Pak cik tu kata, doktor saya mari dia sakit kepala je sebenarnya. Lepas tu saya tanya, sakit gapo? Kalau pak cik wayak sakit kepala, saya beri obat sakit kepala je. Tapi kalau suruh cek, ada belakang apa kita, kereta buruk, kereta tua, wagi pomen, wagi workshop. Ya. Pomen tanya, rusak gapo? Ceklah diri, cek belakang. Cek belakang, tukar kereta baru, jawab. Steering, boost steering rusak, pedal brake nak habis. Ya. Macam-macam. Kalau senara agak macam-macam. Begitu juga tubuh kita. Sebab tu kalau ada orang kata saya ni pandai tu kesan penyakit, ya gi. Kita orang tua lagi. Orang tua agak darah tinggi ada, kecil manis ada, macam-macam penyakit ada. Tak sebab tu ni barang yang rolik biasa dah. Ada pun roh kita, bila roh kita sakit tak ada obat, tak ada doktor. Pergi jumpa ustaz, saya ni nak minta cari obat sikit ni. Obat ke apa? Sakit ke apa? Sakit sombong, penyakit sombong. Kata ustaz tu, hamba pun ada penyakit tu. Ustaz pun ada sombong, ustaz pun ada deki, ustaz pun ada penyakit tu. Sebab tu Syekh Maulana Zakaria rahimahullah taala, Maulana Zakaria Kandali rahimahullah taala, dia sebut, dia kata manusia ni, dosa manusia ada 2 jenis. Ya, satu dosa hak semua orang tahu. Ya, berzina, minum arak, berjudi, bunuh orang, apa penyakit-penyakit ni. Dia kata hak ni dinamakan penyakit ya daripada kebinatangan, haiwaniyah. Ya. Dosa-dosa disebut dosa kebinatangan, dosa daripada perangai binatang. Binatang apa dia? Suka bala, suka bunuh, suka gotu, suka gani, perangai ni. So lagi dia kata dosa daripada batas hati manusia, penyakit hati manusia, sombong, takabur, iri hati, deki, khianat, apa semua ni. Hak ni penyakit dipanggil syaitaniyah, penyakit syaitan. Ya. Penyakit syaitan, penyakit iblis ni tak ada penyakit zahir. Dia ada penyakit gitu. Dia mari hasut kita supaya kita deki. Dia mari buat kita supaya kita iri hati, supaya kita takabur, sombong. Baik. Sebagaimana ujar Allah Taala sebut untuk tubuh manusia, jasad manusia, Quran untuk rawat hati manusia, spiritual manusia dan pandu hidup manusia, maka demikian juga dosa. Ya, cuma dia kata bila manusia berdosa ni ada mahkamah cara, dosa kebinatangan tu ada mahkamah, ada hukuman. Hal ni tak pelik. Orang bunuh orang ada mahkamah. Ya, orang curi ada mahkamah. Dan dia pun tahu dia bersalah. Bila orang tu berzina, dia tahu dia bersalah. Tapi dia kata hak penyakit deki ni tak ada mahkamah. Penyakit sombong tak ada mahkamah. Ya. Hukuman mana berat di antara 2 dosa ni? Kita dak seru berat dosa ni, dosa berzina, minum arak, berjudi, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Pasal apa? Aku ni penuh gini. Tapi pernah tak kita dengar orang bertaubat dosa yang kedua ni? Ya Allah, ampun dosa aku kerana aku ni sombong, takabur. Ya Allah, jauhi sifat deki pada aku, jauhi sifat aku. Ya. Kita tak nampak orang bertobat dia kedua ni. Ya. Akhirat esok orang yang melakukan dosa berzina, dosa besar ni ada pula taubat dah, ada. Allah janji nak ampun, ada. Ya. Masuk neraka. Tapi orang yang sombong takabur tak masuk syurga langsung tu. Sombong ni tak akan mencium bau syurga. Ya. Sombong ni tak masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalatin min kibrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga siapa-siapa ada sebesar debu sombong. Sebesar debu pun sombong tu tak masuk syurga dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis kursi Allah kata apa? Al-kibriya irdai. Sombong-sombong tu pakaian bagi Allah Taala, hak Allah bukan hak makhluk. Kita nak sombong gapo? Ya. Tapi kat molek sombong, tepuk dada. Ya. Pocik biasa tengok Gusti kan. Tepuk dada. Apa beruat.
sombong. Benar sikit. Tidak salah nak tunjuk suka tu. Hak salah sombong tu. Sombong ni, Nabi kata na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita. Nabi kata cukuplah bagi seseorang tu bila dia nak dalam hati dia, orang lain tak tahu dalam hati dia. Dia nak apa dia? Dia nak jari-jari manusia tunjuk ke dia, orang dia tunjuk ke dia. Tu. Tu ya buah mak kita tu. Tu menteri kita tu. Ya, tu Tan Sri kita tu. Ni. Dia suka. Dia dengar, ujung-ujung telinga dengar orang puji dia sekarang. Minyak dari suka. Nabi kata apa dia? Cukup perasaan gitu menyebabkan orang tu masuk neraka dah. Allahu Rabbi, na'udzubillah. Oleh kerana penyakit kedua ni, dia tak serah bersalah. Mana ada orang serah bersalah deki? Ya. Mana ada orang bersalah dia iri hati, dia khianat pada orang, dia tok sombong takabur, dia tak serah bersalah. Bila tak serah bersalah, dia nak bertobat ke tak? Tentu tidak bertobat. Sebab tobat ni ialah bila dia serah bersalah. An-nadamu taubatun. Menyesal ni taubat. Orang boleh bertobat bila dia menyesal. Kalau menyesal tu tak ada, dia tidak akan bertobat pada Allah Ta'ala. Pasal apa dia tak menyesal? Sebab hati dia mati dah. Ya. Ibarat cermin, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Cermin bersih ni, bila cermin comel, kita beli kedah, hadap mana pun nampak benda tu. Ada ke jal, nampak jal dalam tu. Ada ke matahari, nampak matahari. Ada ke dinding, nampak dinding. Ada muka kita nampak muka kita ada cermin. Pasal apa cermin ni bersih? Lama-lama kita lock, kita biar lama-lama cermin tadi berkarat. Akhirnya apa dia? Akhirnya usok dah. Ya, dia punya pemantau cahaya tu tak ada dah. Menyebabkan bila gitu tu kita hadap ke muka kita, ada tempat-tempat tak nampak dah. Pasal apa? Kikih dah pelantung dia tu, ya. Pembalikan cahaya dia tu dah tak ada dah. Kalau kita lock lagi, kita biar lama-lama, akhirnya cermin tak boleh pakai dah. Tak nampak gapo dah. Ya. Demikian juga hati kita. Bila hati kita buat dosa banyak, tambung, kau lama, kau banyak, akhirnya kau tebal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah kata ingatlah, hatimu ni berkarat sebab dosa. Ya, bukan sebab miskin, bukan sebab tak ada pakak, bukan sebab hidup susah dah. Berkarat hati ni kan dosa. Sebagaimana cermin kita, bila berdebu, kita kena buang debu cepat-cepat supaya dia tidak merosakkan cermin. Maka begitu juga hati kita. Bila dosa, kita kena cepat-cepat bersih, cepat-cepat hapus dia. Aku mana? Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampun dosa. Ya Allah. Kita basuh semua. Ya, ambo mari ni bukan mari nak mengajar dah. Ya. Mari nak panggil tazkirah. Ambo tolong peringat demo tolong peringat. Ambo sebut sama-sama, dia kata, kita ni seumpama orang basuh kain. Kita basuh kain. Bila kita basuh kain, kita ambil beruh, kita beruh kain. Ya, walaupun beruh tu nampak beruh kain, tapi waktu yang sama tangan kita ni pun bersih juga. Tangan hok dok pegang sabung, hok dok pegang beruh ni, tangan kita pun bersih juga. Pasal apa? Kerana walaupun kita beruh tu kain, demikian juga hidup kita. Hati kita berkarat tebal. Sebab tu, apa tanda tebalnya hati manusia? Na'udzubillah. Apa tanda tebalnya hati kita dengan dosa? Tanda dia, bila kita istighfar, serah ke dok hati. Bila kita berzikir, serah ke dok atas hati. Astagfirullahalazim, tak serah gapo, tawa aja. Ya. Astagfirullahalazim, tak serah. Pasal apa tak serah? Karat tu tebal sangat. Ya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang masing-masing kita tahulah sahabat ni umpam bintang. Ya. Kalau saya nak Abu Bakar tu, Masya Allah. Ya. Abu Bakar ni, satu hari lepas maya subuh, ya, Nabi pusing ke belakang. Nabi tanya, siapa kau di kalangan kita ramai-ramai ni, pagi ni telah pun ziarah orang sakit? Ya. Nabi tanya, lepas maya subuh tanya, siapa ramai-ramai kita ni pagi ni dah ziarah orang sakit? Yang jawab Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya, tak ada ziarah lagi ya Rasulullah, baru bangun tidur apa semua mari masjid maya subuh, tak ada lagi rumah, tak ada lagi ziarah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya. Okay. Nabi tanya, siapa di antara kita yang dah makan pada orang lapar pagi ni? Makan ekor kan? Ya. Umar kata, ya, tak ada lagi Rasulullah, kita pun tak makan lagi. Ya. Sayyidina Abu Bakar kata, saya.
Nabi tanya, siapa di antara kita yang pagi ni telah bersedekah? Telah sedekah. Orang lain semua tak jawab. Abu Bakar kata saya. Maknanya bila Sayyidina Umar dengar Abu Bakar ni buat dah benda orang lain tak buat dah, Sayyidina Umar kata kepada dia, patutlah kalau sekiranya Abu Bakar ni boleh masuk syurga, pintu syurga hak mana dia nak pilih. Sayyidina Abu Bakar ni istimewa hebat dia ni, dia boleh pilih syurga mana dia nak masuk. Kita ni kalau boleh masuk pun padai dah. Pak cik boleh masuk syurga. Syurga mana? Pintu akhir sekali tu. Alhamdulillah. Akhir-akhir lah asal syurga. Kita tak. Sayyidina Abu Bakar ni boleh pilih mana pintu. Pasal apa? Hamba rasa dua kagum benda kita ni. Pertama, kita ni tidur lewat. Dunia menyusahkan, merosakkan. Kita tidur lewat. Hamba diri pun kalau keluarga tegak, kadang-kadang anak-anak pukul 12 baru masuk tidur. Selagi tak pukul 12 tak tidur. Bila tidur pukul 12, bangun tak? Bangun dekat subuh. Ya. Paling awal pun setengah jam sebelum subuh bangun. Kalau kita tengok Quran, ya, Quran suruh tidur awal. Ya. Dia suruh tidur, ya, banyak tidur mata. Ya. Kita tidur mata. Tapi kita diajar tidur ni kena cukup 8 jam. Siapa suruh tidur 8 jam? Ya. Doktor kata tidur yang paling sempurna, yang lengkap, yang suas, yang apa semua ialah 8 jam tidur. Tidur so 8 jam. Musim hujan ni dah 12 jam. No. Ya, musim hujan ya Allah. Hujan pula atas zinc. Rumah pula atas zinc. Ya, bangun dah dengar dah mai subuh dengar hujan, padahal hujan berat je, perangai zinc bunyi kuat. Bila bunyi kuat pakai tarik 5 mula. Sebenarnya tidur ni dia tak perlu banyak. Dia perlu tidur yang puas. Tidur tak perlu banyak. Tapi yang perlu ialah tidur yang puas. Puas tidur cukup. Umpama kita bawa kereta mengantuk sangat, jangan bawa parking kereta letak bentar. 5 minit tu bangun tak segar dah. Cukup dah. Tak perlu 8 jam. Kalau parking kereta tidur 8 jam, esok pulak balik. Ya. Kita tidur. Ya. Ada dari Islam ada tidur tengah hari, dia panggil qailullah. Qailullah ni tidur mata. Sebelum zuhur tu tidur sekejap. Almarhum Tok Guni Mak, ayah Tok Guni Aziz, betul lah Tok Ambo, dia wajib ni anak kau natu kau anak dia kau wajib tidur tengah hari ni, wajib. Dia tutup habis tikak-tikak ni, pintu tikak tutup belakang, mapuh lapu tidur. Natu-natu tidur. Ayah hamba cerita, ya, kena tidur masa tu. Tidur belakang. Pasal apa? Kerana tidur waktu tu mudah bangun tahajud. Kita lah ni tidur masa tak tidur. Tak tidur. Ada tak kita tidur qailullah ni? Jaga-jaga orang. Mudah tak bangun tahajud? Payah. Betul payah. Ya. Dia tidur situ tu untuk bangun awal. Yang kedua, tidur awal. Kita tak tidur lewat. Biar tidur lewat juga Allah. Bangun tidur tu mengantuk. Mari mayat tu pejam mata belakang. Kalau mari masjid pakai pejam mata. Tok Imam pejam mata, Tok Bila pejam mata, ustaz pun pejam mata pejam. Bila pejam ngantuk selalu. Moga barang pejam. Hamba saya hamba kata kalau nak tengok orang sihat, gilah ke pasar raya, pasar-pasar. Tu orang sihat. Nak tengok orang sakit, gilah ke hospital. Pergi hospital orang sakit. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi penjara. Nak tengok orang ngatuk, mari masjid. Jadi tak apalah nak sebutnya sebagaimana jasad kita dia perlukan makan, roh kita perlu makan. Lah ni mari wabak penyakit. Corona, penyakit hopelek tak pernah berlaku dalam sejarah. Pernah dulu penyakit wabak ni ada zaman Nabi pun ada, sebelum zaman Nabi pun ada. Moga Muhammad ni bukan Nabi awal, Nabi akhir. Sebelum tu beratus-ratus Nabi, beribu rasul-rasul, beratus rasul-rasul, beribu para Nabi-Nabi. Baik, sebelum tu makna kita ni akhir. Kalau berlaku wabak ada tak sebelum tu? Ada berlaku. Pernah tak Mekah ni tak ada orang mayat tutup? Pernah. Bukan sekali, 4-5 kali dah. Bila wabak apa dia masa tu hak hebatnya taun. Yang taun ni beribu sahabat-sahabat hak yang mati. Ramai yang mati pasal apa penyakit taun. Menyebabkan masa tu timbul masalah agu mana kita nak buat ni. Pertama, sebab tu jumpa Nabi kata kalau berlaku wabak satu kawasan mu jangan masuk dalam kawasan tu.
Jangan pergi kawasan tu. Ni panggil kuarantin. Orang duduk dalam jangan tubik. Kuarantin ni lama dah dalam Islamnya, bukan baru, lama dah. Yang kedua, kena pisahkan, kena asing. Masa tu bila berlaku wabak, sekumpulan hak tu diasingkan, duduk bukit-bukit. Duduk di bukit supaya jangan campur gaul dengan orang ada wabak. Yang ada berlaku dah, banyak berlaku dah. Dan penuh mayat ni dijauhkan, duduk jauh jarak-jarak ni bukan baru. Kerana wabak tu boleh merebak melalui pernafasan dan sebagainya. Ni benda dah berlaku. Cuma sekarang wabak kita orang Islam kita tahu melalui hadis Nabi Al-Quran, bala ni turun pertama kerana dosa manusia. Hak ni kau hilang, kau tak serah bala ni kan dosa ni. Orang tak anggap bala sebab dosa. Lah ni orang anggap bala ni penyakit, wabak penyakit. Maka aku mana? Cari obat, cari tu. Istighfar, bertobat, minta ampun pada Allah, jaga ibadah pada Allah, bertobat pada Allah. Tak ada pergi kot tu. Tak pergi kot tu. Nak merawat penyakit ni, kok zikir, minta ampun, bertobat pada Allah. Tak pergi. Pasal apa tak pergi? Sebab kita serah penyakit ni kerana wabak je. Tidak kerana bala Allah turunkan dosa manusia. Buka Quran, buka hadis Nabi SAW, banyak hadis sebut di antara bala Allah turun ni kan dosa manusia. Bila manusia, dan satu hadis tu ada 15 bala Allah, 15 bala kerana penyakit. Orang tak keluar zakat, Allah tak datang hujan. Bila manusia tidak berhukum dengan hukum Allah atau tidak ikut panduan Quran, maka Allah datang pemerintah yang zalim. Berlaku benda ni pucuk gini. Baik. Salah kok kalau kita kata wabak ni berpunca pada penyakit? Bukan. Tidak salah. Dia dua-dua mari. Beza rahmat dengan bala ni, di antara bala Allah atau ujian Allah. Benda sama je. Benda tu sama. Supaya kita tengok orang beriman, dia buat baik dengan mak ayah dia. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Pasal apa boleh pahala? Sebab dia beriman dengan Allah. Orang bukan Islam, dia tak beriman dengan Allah, dia buat baik pada mak ayah dia. Bagus dah amal perbuatan tu? Bagus. Anak yang juru, anak yang bapa siapa? Hormat pada mak ayah. Apa beza dua tu? Bezanya, kita buat kerana agama kita mewajibkan. Allah Ta'ala wajibkan kita hormat mak ayah. Ada pun orang bukan Islam sebab tak beringat Allah, boleh dia buat baik tu kerana etika dia, kerana budaya dia. Hamba jumpa seorang bukan Islam, dia ni Hindu. Dengar kita nak masjid ni, mari dermah lalu. Dermah ni waktu masjid. Siapa dia ni ada satu surah kat rumah dia. Surah ni tak hidup, tak bunyi bel. Dia pergi tanya pasal apa tak bel masjid ni. Dia pula rusing tak bel. Jawab kapung tu, dia kata balasah ni tak apa nak guna dah sebab dia latar dia ada rusak dah. Dia waktu duit dia kata ambil beki balasah tu, dia kata kena bel. Dia bersungguh suruh bel. Dia ni orang Islam nak pergi Mekah kak, nak pergi buat umrah, apa orang miskin-miskin dia bagi duit dia pergi umrah. Dia bagi duit dia suruh pergi umrah. Dia je tak Islam. Hamba jumpa satu kes berlaku di pendalaman Sabah. Bila buat masjid surau. Dia ni Kristian, ketua di Sarawak, ketua tuai ni, ketua umpanjang. Dia Kristian. Dia kata tak apa, ambil tanah saya. Dia beri tanah dia buat masjid, buat balasah. Kita pun ambil, alhamdulillah, terima kasih banyak sebab kita dia buat balasah. Tengah buat tu dia tolong angkat air, tolong dia tidak Islam. Hamba pernah satu hari tu di Sabah, tengah kuliah murid. Tengah kuliah tengok ada seorang Allah, tubik masuk, pakai luar pendek. Mata masuk, duk mata tubik, mata masuk mula, tubik mula. Pakai luar pendek. Kata siapa dia masuk masjid pakai luar pendek ni? Orang buat kuliah dia tak dengar, duk pergi mari-mari. Lepas mayat, tanya siapa dia? Dia ni Kristian. Dia ni dengar kita buat kuliah tu, dia pergi ambil deriah dia tengah malam atas bukit dalam hutan tu. Dia pergi kutik deriah dia, pikul buat mari masjid, nak pergi makan ke orang masjid.
Ya. Dia tidak Islam lagi. Ya. Nilai baik ada. Tidak salah kita kata wabak penyakit ni mari kerana wabak-wabak tentu. Tak salah. Tapi jangan tak ada langsung kis dosa ni. Ya. Jangan tak serah langsung. Bala ni kan dosa manusia. Ya. Sebab tu di antara bala Allah Taala dengan ujian Allah. Bala bila Allah Taala turun sebagai murkanya Allah. Adapun ujian Allah, ya, Allah Taala timpa ujian musibah nyakit supaya manusia balik pada dia. Sebab tu kita bila dengar musibah, iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita dengar ada orang ditimpa musibah, musibah bukan mati saja. Kita ni innalillahi ni orang mati, ya, bom accident. Kita pun cerita Allah pak mak tu accident, kita berkata innalillahi, tak mati lagi ustaz. Accident je, parut sikit, luka sikit je, innalillahi wa inna. Sepatutnya bila dengar musibah sebut innalillahi. Pasal apa bila dengar musibah innalillahi? Pasal apa? Nak ingat kita ni lala jauh lagi. Ingat kita daripada Allah. Ya, kita daripada Allah, wabak daripada Allah, musibah daripada Allah Taala. Ya, ma asabatkum musibah illa biiznillah. Tidak akan ditipu sebagai musibah pada makhluk Allah melainkan dengan kehendak Allah Taala. Pasal apa Allah kehendak begitu kan? Berikan dosa manusia, kelakar manusia. Perangai manusia bila dileka, kalau kita lelak dia kau jauh. Lalu Allah tipu musibah. Bila sakit ingat Tuhan. Sakit ingat Tuhan. Tak percaya tu pergi. Gilah hospital. Duk berzikir belaka. Allah kata ini. Kata ni pun Allah. Allah sakitnya. Cuba pergi pasar malam, jumpa doa kata Allah. Ya, pergi pasar malam ke, pasar raya ke. Allah tak ada. Hak ada apa? Jagung 3 seria, 310. Hak ni hak tu dengar. Ya. Ambo kecil-kecil hari tu kalau pergi pasar malam ke, pasar minggu ke, hak dengar, hak baca Quran, orang minta sedekah. Pakai kedah tak baca Quran. Ya. Dia budaya kita Melayu ni. Tak ada. Innallaha wa malaa'ikatahu, tu minta sedekah tu. Minta sedekah baca Quran. Ya. Dia macam kalau kita pergi setengah-setengah negara macam Mesir apa semua. Dia tokai kedai ni duduk saja tu duduk ngaji. Duduk saja, duduk tak ada pelanggan tu duduk ngaji Quran, duduk ngapa Quran, apa Quran. Ya. Dia setengah-setengah tempat tu jadi budaya dia. Kita duduk saja tidur. Orang Melayu duduk seorang tidur. Ya, bila ramah kenduri. Ya. Budaya dia bila ramah tu kenduri lah tu. Ya. Duduk seorang tidur, duduk 3 orang ngopak. Ya. Setengah-setengah budaya gitu. Ya. Orang India ada cara budaya dia. Orang Melayu ada cara budaya dia. Kita nak minta sekara apa dia? Bila berlaku musibah, balik pada Allah. Ya, balik pada Allah. Sebab tu kita nak masjid-masjid hidup. Ya, tak apalah oleh kerana kita ni tidak pakar, hamba tidak pakar perubatan. Ya, doktor-doktor pakar hak mengaji bahagian tu. Ya, dia sebut bahawa penyakit ni bahaya. Dia boleh jakit dengan kita setuh. Kita setuh tu dia ada kuman, setuh kita pun boleh jakit dengan kita. Ya, kemudian kalau dia batuk, kalau dia bersin, ya, maka kita nafas ni boleh masuk kuman tu dari hidung kita. Siapa kata? Pakar. Ya. Pakar kata. Ya. Pakar dia kaji. Ambil mikroskop, kaji kuman gini. Maka dia ambil mikroskop, dia nampak kuman. Tok bomo dia tengok dia lain, nampak jin, nampak atu. Supaya benda sama je. Ya. Sebagaimana Tok Bomo ni kata gini cara bomo dia. Cuma betul setuju Tok Bomo ni, dia bila tengok kata orang buat kamu orang ni hak tu hang betul setuju. Ya, apa duk tuduh orang lain. Tuan-tuan pernah sakit, bila kita sakit jumpa doktor pernah kata pak cik darah tinggi ni kerana orang depan rumah pak cik buat. Ada? Tak ada. Doktor tak pernah kata orang tu orang ni. Padahal wabak tu lah ni macam virus ni, coronavirus ni. Kita tahu pak cik kena ni daripada mana. Kita tahu. Pak cik ni jakit daripada orang ni. Kita pernah marah kat orang tu tak? Tak marah.
Tapi bila mari Tok Bomo, Tok Pak Cik kata, Pak Cik ni sakit gini ni, orang depan rumah buat. Kita pun mula nak baluh orang depan rumah. Kalau coronavirus nak pakai nak baluh habis kitanya. Mula buat penyakit kapur ni. Sehingga kapur ni masjid kena tutup. Kumen bahaya tak bahaya. Kalau kena sorai, dia pergi masjid, tutup masjid. Dia pergi sekolah, tutup sekolah. Pergi pejabat, tutup pejabat. Dia pergi hospital, tutup hospital. Lebih pada Ultraman lagi bahaya. Ya. Allah Rabbi. Oleh kerana pakar tu kata gitu, yang kita ni tidak pakar. Allah Ta'ala suruh tanya orang pakar kalau tak reti. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya orang tahu. Waktu ngaji, ustaz ni suruh cari ayat buat roti canai dalam Quran. Dia kata cari ayat buat roti canai. Ada tak ayat buat roti canai dalam Quran? Kata ada ustaz. Ada kata dia. Balik cari pagi esok saya nak tengok. Balik pakak cari tanya ada tak ayat buat roti canai. Kata mana ada roti canai zaman Nabi, mana ada. Waktu Quran turun tak ada roti canai masa tu. Tapi ustaz kata ada. Cari tak jumpa. Masuk kelas esok dia tanya, siapa jumpa ayat buat roti canai? Tak jumpa ustaz. Tak jumpa. Roti canai Nabi tak menetap sejarah Nabi makan roti canai. Dia kata ada. Apa ayat dia? Fasalu alla zikri in kuntum la. Mung kena tanya orang reti kalau mu tak reti. Tu cara dia. Tak reti buat roti canai, Allah kata tanya orang reti. Jangan tanya pemain kereta, dia tak reti. Kita nak baiki kereta, tanya pemain kereta. Kita nyakit, tanya pakar perubatan dah. Tanya ustaz kata pasal apa jauh-jauh? Nabi suruh ramai dekat-dekat. Nabi suruh rapat-rapatkan soh. Ni Nabi kata. Antara Nabi dengan doktor siapa yang bagus? Jangan banding gitu. Tak usah banding kuah-kuah dengan lembu. Tak jadi. Bandingan tu biar bandingnya betul. Quran, hadis Nabi SAW betul hadis Nabi betul. Tapi doktor ni tak betul kah? Doktor betul juga. Maka bila kita jumpa hadis Nabi, jangan tengok satu hadis je. Kita jumpa hadis Nabi kata larilah daripada wabak sebagaimana kamu lari pada rima. Jumpa hadis tu. Jumpa. Nabi kata lari daripada wabak penyakit sebagaimana mu lari pada rima. Lari pada rima. Memang ambah diri kalau boleh mayan nak rapat-rapat dekat-dekat Allah suka tengok rapat-rapat soft dia rapat. Sebagaimana biasa. Tapi bila doktor, pakar, orang reti kata, Pak Cik duk rapat-rapat, kita tak tahu. Nyawak ke waktu seng bersing. Hari tu bersing alhamdulillah. Lah ni bersing, minta maaf bersing. Bersing minta maaf pasal apa? Kita sembuh. Kawan tu pula. Jakit. Tok Imeh jakit daripada Tok Bila jakit daripada Tok Mulu. Tok Mulu jakit dengan bini dia. Sudah habis kapung. Jadi oleh kerana tu pakar yang beritahu dan ada hadis-hadis demikian, maka kita ambil. Bukan Malaysia aja. Mekah tu takkan tak ada orang alim. Cuba kita fikir, dunia ni berjuta, beribu orang yang lebih alim pada kita, lebih mahir pada kita, lebih pakar pada kita. Bukan Malaysia aja. Tak pergi Mekah, maya jauh-jauh juga. Tawah tu lah ni, tawah Mekah tu jauh. Pasal apa? Takkan tak ada orang alim Mekah, takkan tak ada orang alim di Saudi, takkan tak ada orang alim di Mesir. Dia beribu orang alim, lebih alim jauh pada kita. Takkan dia tak tahu? Sebab dia tahu dia buat gini. Sebab dia tahulah dia buat gini. Adapun kita tak tahu ni, kita kata tak betul tu. Doktor pakar tak betul. Kita ni, doktor pakar tak betul. Tak betul doktor ni. Pak Cik ngaji mana? Hamba tak ngaji mana tapi doktor tak betul. Tak boleh pakar gig. Mengingat itu waktu kapal terbang MH370. Ilan. Ilan Rio. Hamba pergi kedai kopi, duk borok. Kapal terbang belakang. Orang dia cerita kapal terbang gini, kapal terbang. Tanya Pak Cik naik bila? Tak naik lagi. Naik pun tak. Tapi itu kan sarah ni sedap. Jadi kita tak reti ni, kita serah pada orang reti. Dia hok dia marah ke mufti ada, hok dia marah ke menteri agama ada, hok dia marah pada ustaz ada kajian buat gaponya pokok telinga kau tak reti ke, tak dengar kau kata gapo. Siapa tak jumpa hadis Nabi ke? Kalau dia mau jumpa tak ke ustaz tu tak jumpa.
Kalau kita jumpa, tak katakan Tok Mufti tak jumpa. Ya. Jadi kalau dia jumpa, kita jumpa, maka apa dia buat? Kerana dia lebih tahu pada kita. Ya. Maka kita hak tak reti, kita ikut. Ya. Nak kendak ni kalau boleh maya rapat-rapat masjid penuh-penuh, jangan ada jarak, jangan ada. Kalau boleh. Tapi dah tak boleh nak buat mana. Ya. Pas bila boleh? Tak tahu. Ya. Tahun lepas siapa ubat? Lah ni tengah vaksin ni tengah ada banyak negara dah. Keseluruhan hampir dekat 30 negara keluar ubat. Tapi hak sahurnya adalah 45. Kita Malaysia pun kita dah order. Order daripada negara China pun ada. Dia dah test dah ke? Dah test dah. Dah test dah 3 kali test. Okey semua, baru dibenarkan jual. Ya. Lah ni tanya, siapa nak cocok dulu obat ni? Takut belaka ni. Ya. Ambo nak tanya, Tok Imeh sanggup ke Tok Imeh? Tok Imeh kata ambo ni kita ikut Tok Bila dulu, sebab Tok Bila panggil orang dulu pada Tok Imeh. Tok Imeh mai kemudian Tok Bila tak boleh, kita test Tok Bila dulu. Tok Bila kata ambo ni boleh, tapi kita test Tok Ngulu dulu lah. Ada Tok Ngulu dulu. Tok Ngulu kata ambo ni kemudian sikit apa, kita betul okey kita lah dulu. Tok okey kata ambo kadang mati, kena pilih raya kecil mula jadi payah, test orang lain lah dulu. Masing-masing tak berani. Kata Perdana Menteri, saya antara orang yang awal akan cocok disuntik. Dan Perdana Menteri buat keputusan, Menteri Kabinet semua kena suntik awal. Jadi ambo kena awal. Tak ada arah lah tuan-tuan. Ya. Pasal apa? Kalau kita pemimpin tak disuntik, ya, kerana takut berlaku macam-macam, maka begitu juga apatah lagi orang lain. Ya, maka kerana itu tak apa. Orang frontliner kita, doktor hok berdepan tiap-tiap hari, kita ni tuan-tuan sekalian, minta maaf nak tutup ni, walaupun kita suruh berat agama mana pun, sekarang kita kena ingat doktor-doktor ni tiap-tiap hari dia usai pakar 4-5 lapis ni, tolong kesian ke dia, tolong kesian lah orang yang doktor tiap-tiap hari duduk berdepan dengan penyakit positif tu. Tentu ada penyakit dah, kita ni tak tentu. Kita ni dah ramai-ramai ni insya-Allah tak ada belaka. Kita serah selamat. Fismah pun tak pakar, gapo tak akar, pasal apa kita. Insya-Allah kawasan hijau dengan hijau tak ada masalah. Ya, tambah pula kita main parti hijau dah. 2-3 kali hijau, insya-Allah selamat. Dah. Ya, insya-Allah doa selamat. Tapi doktor saya kita mesin apa semua ni berdepan dengan orang yang memang kena penyakit positif dah. Dia ada anak juga, dia ada bini juga, ada keluarga juga. Tuan-tuan bayangkan setiap hari dia pergi ke hospital tu, resiko besar ke dia. Buat balik penyakit ke anak dia, buat balik penyakit ke keluarga dia. Tapi nak macam mana kerja? Ya, ambo tengok baru ni. Ya, nurse kita daripada Kelantan dia hantar ke Sabah. Sabah tak cukup tenaga. Atas sana, atas tempat wabak penyakit. Tapi pakar tu kau tutup, kau 3 lapis pakar. Ya, dengan peluh. Tak boleh nak kecing pun tak boleh. Ya, nak kecing ke mana? Ya. Pakar 2-3 lapis nak kecing, pakar tak kecing situ pun tak boleh. Tunggu. Nak buka, ambo nak test. Ya, test ni banyak kali, kena tambah banyak kali dah test. Ya. Jumpa doktor beritahu. Kata saya nak kena test sebab ada program besar. Ya. Tak apa Ustaz tunggu mata. Tunggu. Kak sejak tunggu. Doktor tubik. Tubik tu dengan pakar. Pasal apa lama sangat? Allah Ustaz, nak pakar baju ni 3 lapis nak pakar gitu ni. Prosedur dia kena ikut. Ambil alat tu, cocok hidung mata, tak ada seminit pun. Siap dah. Tangga pula tu. Nak guna seminit tak apa. Tapi nak pakar tu kat setengah jam. Jadi kita kena siap. Kita tolong siap ke doktor-doktor, tolong siap ke frontliner kita, kena siap kepada pakar perubatan kita ni. Bagaimana cara nak siap dia? Kita pakar jaga. Ya, kita jaga supaya jangan jadi penyakit baru. Doktor-doktor ni mendengar Kelantan naik 7, Allah 70. Esok naik 20, Allah. Pasal apa? Kita ni terkejut dengan aku. Oh 20 dah. Kita 20 dah. Naik 30 pula. Kita. Doktor kata, doktor ni bila dengar 30 tu dia kena berdepan dengan 30 orang yang positif. Kita ni jauh tak ada mana. InsyaAllah. Apa nak buat? 3 perkara penutup. Pertama, jangan tinggal baca doa ni. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was sama'ali. Kena baca. Ya, setengah-setengah tu email kita baca dari doa. Amin, ma'mum, amin. Ya, bolehlah. Tapi hak Nabi suruh baca.
3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kedua, bila kita nak pergi satu tempat, tuan-tuan nak pergi ke Kuala Lumpur, siapa di Kuala Lumpur baca 3 kali. Nabi kata siapa-siapa yang baca zikir ni di satu tempat hak dia pergi, dia tidak akan ditipu sebarang musibah siapa ditubik pada tempat tersebut. Kita nak pergi ke Selangor, nak pergi mana kita Selangor. Selangor ni ya, ada kih, ya, walaupun kapun tak ada, tapi kita pergi baca satu. Nabi wayak gitu dan Nabi tidak pernah bohong. Yang kedua, ya, peraturan-peraturan yang dibuat pada kita ni bukan untuk menyusahkan kita, ya, tapi untuk menjaga kita. Sebab tu keluar slogan baru lah ni, kita jaga kita, ya, kita tolong jaga kita tolong jaga saing kita, ya. Tempat orang ramah, tempat tak sesak tak apa, tak pakar. Tempat sesak, tempat orang ramah ni kita kena pakar. Pasal apa? Takut-takut kita tak kenal. Dia baru test, tapi masa test mari dulu tu tak ada lagi, tapi dia baru kena, kita tak tahu. Dia penyakit ni 8 hari baru dapat tubik. Hari ke-8 tu baru dapat jelas. Sebab tu kadang-kadang orang ni test, tiba-tiba masa test tu tak kena. 2-3 hari kemudian tengok test kali kedua ada. Mari dulu test tak ada. Pasal apa? Komen tu begitu. Sifat dia. Dan yang ketiga, hak paling besar adalah kita orang Islam minta doa pada Allah Taala. Ya, doa Allah angkat wabak ni, ya. Mudah Allah Taala angkat wabak ni. Kesimpulan pakar perubatan dia kata wabak ni tidak akan hilang, dia duduk dalam masyarakat kita dah sampai bila-bila. Sebagaimana denggi ada, sebagaimana malaria ada, ya, cuma bila ada obat, siapa kena dia makan obat, gitulah. Hingga dia kata wabak coronavirus ni akan berakhir ke? Dia kata tidak akan berakhir dah. Kita kena ready kepada perubahan, berubah berlaku dalam dunia ni, ya. Cara-cara Pak Ustaz, kita kena maya gini sokmo ke? Nampak-nampak gini sokmo pesing-pesing. Kecuali hinggalah diistihar wabak tu tidak jadi ancaman, kita boleh balik mula pada asal. Selagi tak ada peristiaran tu, gitulah, ya, jauh-jauh, jarak-jarak. Naik kereta sekali main bayar duduk jauh-jauh, ya. Tu pelik. Tu lelaki dengan bini, suami isteri dia nak bergambar kena jauh-jauh. Duduk rumah dekat-dekat tak apa. Pasal apa? Sebab bukan kita bimbang keluarga, takut orang lain kita tak kenal. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, insyaAllah. Minta maaf banyak-banyak, panjang sikit pagi ni, lagi pun hujan balik tak gimana pun. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warhamna warhamna ya arhamar. Allahumma ta'abbal khair wa barakatuh wa salamah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal